Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara pengerusi tetap yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat kekanda wakil-wakil Majlis Kerja Tertinggi, terima kasih Datuk Razali, Datuk Rahman, Datuk Syaka duduk daripada awal sampailah ke sekarang. Datuk Penolong Setiausaha, Datuk Ketua Penerangan, Saudara Bendahari, rakan-rakan Exco, KPN, tak lupa juga Yang Berhormat Tan Sri Norma, Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Selangor, negeri saya, tuan-tuan Ketua-Ketua Pemuda UMNO bahagian-bahagian, Naib Ketua Pemuda UMNO bahagian, sidang perwakilan yang saya hormati dan dirahmati Allah sekalian. Mengamati ucapan perasmian Timbalan Presiden semalam, mendengar isi bahas jurucakap negeri-negeri dari pagi tadi sampailah ke sekarang, muncul satu tema yang bagi saya agak jelas, iaitu Perhimpunan Agung kali ini adalah Perhimpunan Agung PAU ataupun minta maaf, Perhimpunan Agung PRU. PAU ini adalah PAU PRU. Kemuncak kepada segala yang telah berlaku selama 4 tahun, tiba kita ke saat ini, perkumpulan minda dan penggerak parti menyusun atur langkah yang akhir untuk menuju kemenangan yang tergendala. Dan sudah tentu setelah segala onak berduri yang kita lalui, semua luka calar badan yang dialami, di ambang semboyan nak ditiupkan ini, macam mana ramai sebut tadi, kita nak masuk ke medan pertempuran untuk menang. Bukan untuk cuba nasib. Bukan dengan perasaan teragak-agak sama ada boleh menang atau tidak. Tetapi dengan sebuah keyakinan bahawa susun atur parti kita sudah cukup kemas untuk kita menang. Maka benar beberapa perkongsian ataupun cadangan jurucakap-jurucakap tadi. Contohnya saudara Farid, KPN Pahang sebut kita kena pastikan susun atur kita, pembahagian kerusi kita kena runding awal. Kena runding awal, kita tak ada crisis management team yang seperti mana PRN yang kita lalui baru-baru ini. Yang itu kena selesai awal. Ada yang sebut, saudara Hayazi sebut, kita kena kurangkan apa-apa perkara yang nampak melagakan sesama kita. Setuju. Ada juga yang sebut berkenaan dengan jentera kita kena kemas di bahagian. Sebelum kita sorak-sorak dekat atas, kita kena kemaskan di bahagian juga. Portfolio kita dalam pemuda. Kita ambil semua ini, saudara-saudara, sebagai iktibar dengan semangat keinsafan bahawa kitalah generasi yang ingin membawa UMNO kembali ke puncak kuasa, UMNO kembali menang. Cuma saya tertarik semalam dalam ucapan Tok Mat. Beliau sebenarnya melontarkan satu persoalan yang asas. Dan tadi saudara Aziz KPN Sabah pun ada bagi soalan ataupun bunga yang serupa. Persoalan asas itu, Aziz kata, apa lagi UMNO mahu? Saya mungkin lebih sopan sikit. Apa definisi menang yang kita nak cari? Apa definisi menang? Tanpa menggugur rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melorongkan pelbagai kemudahan kepada sebuah parti yang kalah PRU, kita kalah penggal ni. Pada saya, maksud menang yang kita cari ini adalah kemenangan mutlak. Kemenangan mutlak yang akan membawa UMNO BN kembali memimpin negara tanpa sembarang ihsan, tanpa menagih simpati. Kita saja yang merencana, itu yang kita mahukan. Sebab soal PM dah ada pada kita. Soal MB pun banyak dah ada pada kita. Malah sebenarnya saudara-saudara, kalau kita tak sedar, kita dah jadi MB, kita dah jadi CM, kita jadi timbalan CM di semua negeri, sama seperti sebelum PRU 14, kecuali Kedah dan Terengganu.
Tapi kita masih tak rasa menang. Kerana sehabis baik, kita nak menang atas mandat rakyat. Kita nak menang, tak perlu kongsi kuasa, tak perlu kongsi pentadbiran, tak perlu agih-agih jawatan sebab takut orang tekan butang. Biar kita saja yang memimpin, itu kemanisan yang kita cari. Betul atau tidak? Saya rasa kita cakap terbuka macam ni lebih baik. Biar kita sendiri jelas apa yang kita tuju. Dan biar orang luar parti pun tahu. Tambahan lagi dalam sistem demokrasi yang mana rakyat yang pilih, tak salah kita pasang cita-cita. Lebih baik kita declare cita-cita kita dalam pentas pimpinan agung ini secara terbuka daripada besok orang-orang tertentulah terkantoi cita-cita scheme of things yang nak merasuah membeli ahli parlimen lain untuk cukupkan angka. Itu bukan cara kita, itu bukan cara UMNO. Kita tahu kalau itulah tujuan kita, nak menang mutlak, tak nak kongsi kuasa. Orang gelakkan kita, ada orang mempelekehkan hasrat kita. Mereka kata zaman BN boleh mimpin sendiri sudah berakhir. Ada seorang pesuruh jaya negeri sebuah parti berkata bahawa Dacing tak mungkin boleh memimpin tanpa bulan dan bunga. Malah meletakkan syarat pembahagian kerusi, BN ni tak boleh bertanding cukup kursi untuk bentuk kerajaan sendiri. Kalau yakin sangat zaman BN dah berakhir, bagi sajalah rakyat pilih, bagi sajalah rakyat tunjuk. Tapi lupa pula dia mungkin. Lupa bahawa rakyat dah pilih. Rakyat dah pilih di Melaka. Rakyat dah pilih di Johor. InsyaAllah rakyat akan pilih di Malaysia. Kalah sekali tak bermakna kalah selama-lamanya. Kalah PRU 14 tak bermakna tutup buku UMNO, buka buku lain. Tetapi rakyat akan pilih semula. Buku yang sama, parti yang sama, kegemilangan yang sama. Cuma kalau nak dominan, nak buktikan yang mereka salah, nak kembali menang mutlak, kita kena buat cara menang. Saya rasa itu yang menjadi intipati banyak ucapan-ucapan tadi, termasuk ucapan Datuk Razali tadi. Apa cara nak menang? Kalau boleh saya simpulkan dan bagi sedikit pandangan. Pertama, walau gelombang sehebat mana pun, peringatan paling utama untuk kita semua. Jangan sesekali berhenti muhasabah diri. Jangan sesekali kita tergelincir ke kancah keangkuhan. Betul, segala telahan menggambarkan yang kita akan menang. Tapi kemenangan duniawi ini kita dah diajar bukan milik kita, tetapi milik pencipta kita untuk dia bagi kepada sesiapa yang dia nak dan bila-bila dia nak. Ya, kita seronok, kita rasa kita kuat. Habis pau ni rasa lagi kuat bila nampak gelombang begini. Tapi tuan-tuan, mungkin ini semua ujian. Ikut logik akal, mana mungkin parti lain boleh menang PRU ni kalau ikut logik akal. Tapi mana tahu tuan-tuan, Allah lorongkan segala kemudahan kepada kita. Dia bagi macam-macam isyarat yang baik kepada kita. Menang PRK, menang PRN. Orang yang dulu dikeji diangkat semula. Semata-mata nak tengok reaksi kita. Tak mustahil kalau reaksi kita tidak sebetulnya. Kalau reaksi kita melampau batas. Kalau reaksi kita masih seolah-olah tak mengaku kesilapan dulu yang menyebabkan kita kalah. Kalau reaksi kita seolah-olah yang kita kalah dulu semuanya penipuan. Tak mustahil dia boleh tarik nikmat ini serta-merta anytime. Seperti mana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 44. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Maksudnya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan, kami seksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Maka saudara-saudara, jangan salah faham, kita tegas. Tegas dalam pendirian kita, tegas dengan keyakinan kita bertemu dengan lawan, tetapi beringat juga batasan. Supaya tidak riak, tidak takabur.
Tidak lupa yang benar dan yang batil dalam mengejar populariti. Dan jujurlah pada diri sendiri, kita ni orang politik. Kita orang politik yang hidup atas sokongan, sorakan, kadang-kadang jilatan orang lain. Kita memang banyak risiko tergelincir ke kancah tersebut. Jadi berwaspadalah kita. Dan memandangkan ini juga Pau yang terakhir untuk penggal ini, saya ambil kesempatan secara peribadi untuk mohon maaf kepada seluruh warga pemuda. Andai kata dalam hubungan kita penggal ini saya ada terkilaf, sudah tentu ada. Andai kata saya ada sikit angkuh, sombong dengan saudara-saudara secara tak sengaja, saya mohon maaf. Sesungguhnya saya hanya pemuda biasa, manusia biasa. Itu yang pertama. Kedua, kalau nak menang saudara-saudara, kita kena hentikan macam ramai dah sebut tadi, sindiran dan serangan-serangan sesama kita. Pakatan Harapan tu dah menang saudara-saudara. Dah menang, tetapi dia jatuh sebab rosak ataupun gaduh dalaman. Kita ni belum menang lagi, ada dah nak menjatuhkan sesama sendiri. Bisik-bisik, momok-momokkan orang, takut-takutkan orang, dakwa-dakwi, spekulasi, teori. Akhirnya masing-masing nak bersuara pun kadang-kadang takut pandang kanan, pandang kiri. Takut tak masuk line itu, tak masuk line ini. Orang kata kita Marxist, bimbang Selcom marah. Orang cop kita Selcom, jaga-jaga, nanti Marxist terasa. Ujung-ujung geleng kepala pakai U-Mobile aja lah, no coverage. Itulah keadaannya saudara-saudara. Saya ingat jangan begitu. Itu bukan cara kita nak menang. Semua dalam parti kita ini, selagi dia belum lompat bagi saya, selagi dia tidak khianat pada parti bagi saya, semuanya adalah aset parti. Yang ada jawatan, yang tak ada jawatan, yang menteri, yang timbalan menteri, yang tak ada apa-apa dalam kerajaan, semuanya aset parti. Presiden dan timbalan presiden kita ada peranan dan kekuatan mereka yang cukup tinggi untuk mengemudi parti kita tanpa kompromi. Mana mungkin kita terfikir waktu PAU 2018 dulu, saudara-saudara, yang kita boleh berdiri sekarang 2022 di saat hampir nak menang. Tak terbayang kita. Dan kita kena ucapkan syabas kepada Presiden Parti kerana apa saja tomahan yang dilemparkan terhadap beliau, pecaturan beliau berjaya bawa kita ke saat ini. Syabas Datuk Seri Presiden. Tak boleh kita nafikan. Tapi pada masa yang sama, kita juga tahu menteri kita, Perdana Menteri kita ada jasa, ada peranan. Peranan mereka bagi saya paling utama sekali menunjukkan kepada negara pratonton atau preview. Apa yang boleh berlaku, apa baiknya yang boleh berlaku apabila UMNO yang menerajui kerajaan. Menunjukkan kepada negara bibit-bibit pembinaan semula setelah kerosakan DAP-PH dan longlainya DAP-PN. Sebagai pembuka tirai kepada kemenangan mutlak, kerajaan mutlak yang kita cari-cari ini. Ada jasa mereka, ada peranan mereka. Saya tak setuju saudara-saudara kalau kata kerajaan hari ini sama macam PN dulu. Tidak sama. Tapi kita kena raikan. Kita kena angkat menteri kita, Perdana Menteri kita. Dia naik Presiden UMNO saudara-saudara, bukan orang luar tah mana-mana. Tapi kadang-kadang ada dalam kita yang segan-segan. Takut-takut macam saya sebut tadi. Selcom Marxist. Tapi bagi saya saudara-saudara, kita hanya ada satu line. Line UMNO. Line parti kita. Parti Keramat Orang Melayu kita. Tugas kita sebagai pemimpin, baik dekat atas, baik dekat bahagian, baik dekat negeri. Tugas kita bukan untuk membakar ahli kita, untuk benci atau sangsi sesama sendiri. Tugas kita sebaliknya membakar semangat ahli kita menyerang lawan. Lawan kita PH, lawan kita PN, lawan kita pejuang, lawan kita warisan, lawan kita muda, banyak ni. Lagi banyak lawan kita, takkan kita nak sibuk dalaman ni. Dan kita tengok saja saudara-saudara Johor baru-baru ini, mereka semua ini sepakat menyerang kita walaupun bertanding 5-6 penjuru. Semua serangannya ke arah Barisan Nasional, ke arah UMNO, bukan sesama mereka. Pembangkang kita ni saudara-saudara ada satu sifat. Dia gaduh-gaduh, tapi bila masuk pilihan raya sekejap je dia boleh bergabung.
Jangan kita lupa saudara-saudara, dia boleh bergabung atas semangat ABU, asal bukan UMNO seperti mana sebelum PRU 14. Tak mustahil PRU 15 nanti, PRU 14 nanti minta maaf, boleh jadi dua penjuru, BN versus the rest. Jangan selesa saudara-saudara. Jangan bazir peluru sesama kita dalam kemah yang sama semata-mata takut bayang-bayang sendiri. Bukan kita tak tahu saudara-saudara. Kita tahu ada yang kadang-kala buat perkara yang bagi saya paling tak elok dalam keadaan sekarang, melontarkan batu-batu kebencian dengan bermacam label. Asal ada benda yang tak kena, kita kata ni kluster mahkamah. Asal ada pesaing yang kita tak selesa sangat, ni mesti kluster Abah. Bagi saya saudara-saudara, bukan itu cara nak menang. Usah kita calarkan integriti dan maruah sahabat dalam parti sendiri. Ketiga saudara-saudara, untuk menang, parti mesti terus bagi ruang kepada calon-calon muda. Kalau esok PRU, 58% pengundi adalah mereka yang bawah 40 tahun. Itu kalau esok. Setiap bulan akan bertambah lagi manusia dan rakyat Malaysia yang genap 18 tahun. Alhamdulillah di Melaka daripada 28 kerusi kita dapat 4, pemuda dapat 4. Itu sewaktu belum jelas trend bahawa pengundi dah kembali ke Barisan Nasional. Di Johor apabila trend itu dah nampak, kita daripada 56 dapat 5. Masih bagus, masih berterima kasih. Saya ambil cue daripada Datuk Razali yang cakap banyak sangat. Kita bagi hint yang kita nak lebih. Bukannya kita minta yang tidak munasabah, saudara-saudara. Kita masih berterima kasih. Tapi di Johor saya fikir tak salah untuk kita sebut atau melahirkan sedikit rasa kecewa. Kerana pengharapan telah diwujudkan. Irama syahdu telah didendangkan. Angin syurga telah halus ditiupkan. Akhirnya angin itu kekal sebagai memori dingin, peneman, penenang jiwa kepada mereka yang kecewa. Barangkali satu peringatan kepada kita juga, jangan terlalu mengejar dan jangan juga terlalu menyanyi, menjanji, menjanja perkara yang bukan 100% dalam kawalan kita. Ikhtiar tetap ikhtiar. Kita cuma mohon pengiktirafan sewajarnya. Jangan pula berlaku satu senario saudara-saudara, dalam keadaan gelap, pemuda dihantar, bila mula dah terang, pemuda tunggu dulu. Ini yang kita bimbang. Ini yang kita bimbang. Saya tak sebut dah berlaku, Datuk Razali, Datuk Rahman, Datuk Syakar, saya tak sebut dah berlaku. Saya cuma sebut takut bimbang. Saya bimbang. Gelombang yang kita saksikan hari ini bukan semata-mata gelombang kebangkitan UMNO dan BN. Tetapi juga mungkin gelombang kebangkitan mereka yang sudah sekian lama menghilang. Kita sorak bangkit kembali, sudah dia betul-betul kembali bangkit. Tapi tak apa. Kita bagi sokongan kepada Presiden. Kita bagi keyakinan kepada Presiden. Datuk Seri Presiden, apa yang telah dibuat bermula di Melaka itu dah betul. Datuk Seri Presiden teruskan. InsyaAllah kami dalam pemuda, rakan-rakan dalam puteri, anak muda dalam UMNO tidak akan mengecewakan. Seperkara lagi saudara-saudara, sesiapa pun yang diangkat sebagai calon perlukan sokongan jentera. Yang menguatkan calon adalah jentera. Tapi kadang-kadang yang melemahkan calon itu juga adalah penggerak-penggerak dalam jentera itu. Bukan kita tak tahu, misalnya sahabat kita, Ketua Pemuda Negeri Johor, tak dibantu dan tak disokong sepenuhnya sampai ke hari terakhir kempen. Tak sepatutnya berlaku. Nasib baiklah ada rakan-rakan daripada bahagian lain, nasib baiklah ada rakan-rakan daripada wilayah berkampung, nasib baiklah calonnya cukup hebat menangani kekangan yang tak sepatutnya ada. Ini kita kena sebut sebab sahabat kita dalam pemuda sendiri melalui perkara itu. Tapi saudara-saudara, saya minta maaf cakap, saya bandingkan dengan kawasan-kawasan lain, tempat yang pemuda tak bertanding kat Johor, walaupun ramai yang kecewa, setiap parlimen yang saya turun, tak ada satu pun yang pemudanya tidak sepenuh jiwa raga menangkan Barisan Nasional. Ini pemuda. Pasang niat nak jadi calon, pasang niat. Niat tak sampai, tetap kerja untuk parti, tetap setia kepada parti. Saudara perwakilan sekalian,
Itu hal pengurusan dalaman kita sebagai parti. Soal kita jangan angkuh, soal calon, soal kabilah. Macam mana kita nak menang. Tapi untuk menang juga saudara-saudara, kita mesti menarik pengundi luar parti yang jauh lebih ramai. Seperti mana dah digambarkan oleh sahabat kita dalam Putra tadi, saudara Farhan. Pendekatan dan pengisian tawaran kita terutamanya dengan undi 18 dengan undi automatik ini juga mesti menyengat. Beberapa tahun kita bercakap tentang New Deal. New Deal. Mungkin selepas kemenangan kita di Melaka, kemenangan bergaya kita di Johor, kita anggap gelombang itu, momentum itu, sentimen itu bersama dengan kita. Tapi di peringkat nasional untuk PRU, saudara-saudara, benda boleh berubah cepat. Mood boleh jadi lain. Pembangkang macam saya sebut tadi boleh bersatu. Pengundi mereka boleh keluar lebih ramai. Kita kena ingat yang kita nak kejar ni, saya sebut awal-awal tadi, kemenangan mutlak. Kemenangan mutlak tak perlu tagih ihsan sesiapa. Maknanya apa? 112 kursi minimum. Kalau boleh 120 lah kalau nak stabil sikit BN. BN menang tempoh hari PRU sebelum ini. PRU 13 2018. Kita menang tempoh hari tanpa Sarawak, tolak Sarawak sebab Sarawak bukan BN lagi. 57 kursi. Kalau kita nak 112, kita nak 120, kita kena naikkan kursi kita ni sekali ganda, bukan senang. Bukan perkara terjamin. Kita nak menang juga di negeri macam Selangor, yang dah lama kita kalah, bukan perkara yang terjamin mudah. Perlu ada sesuatu yang luar biasa. Jangan salah faham, jangan ragu-ragu. Saya bukan nak kata sentimen dan gelombang tak bersama dengan kita, tidak. Bersama. Dan saya yakin, kita cukup yakin kita akan tambah kursi dan tambah undi. Cuma, cukup ke tidak? Cukup ke tidak nak dapatkan kemenangan mutlak itu? Nak dapatkan 120 itu? Atau setidak-tidaknya 100 lah. Ni kita cakap realistik terus. Tadi kita banyak cakap teori, kita lontarkan angka dia. 120 target, tak pun 100. Seperti mana Tok Mat cakap semalam, mungkin boleh kerjasama dengan parti dari Sabah dan Sarawak, kita boleh dapat kerajaan stabil. Saya khawatir saudara-saudara, kalau kita hanya bergantung harap kepada momentum sekarang semata-mata yang boleh berubah, kita hanya bergantung harap pada wave, takut kita besok menang CP-CP 80 kursi, 90 kursi. Kecewa kita, frust kita saudara-saudara. Bila dah semua sorak, alih-alih kena bergabung balik dengan PN, back to square one. Frust kita saudara-saudara, tak nak. Maka apa yang kita perlu buat untuk tambah gelombang yang sedia ada ni kepada kemenangan mutlak yang saya sebut? Macam mana kita nak tambah sokongan 10 ke 20% itu? Semalam Tok Mat berpesan, kita perlu lengkapkan kekuatan sentimen yang sedia ada dengan tawaran gagasan baru, visi segar yang boleh menangkap imajinasi pengundi. Kita kena ingat, tak semua pengundi sama. Tadi Datuk Ketua Pemuda pun sindir kot. Dia kata, tak semua orang yang bangsa bubble pakai vape. Saya setujulah. Tak semua pengundi sama. Tak semua pengundi sama. Ada yang vape, ada yang tak vape, ada yang kadang-kadang ketum, ada yang tak ketum. Ada macam-macam yang kita kena cover. Tapi yang saya nak sebut ni saudara-saudara, ada kelompok, ada grup orang muda yang kalis sentimen, yang kalis gelombang. Yang ini yang kita risau. Yang masih belum buat keputusan, yang masih was-was tentang UMNO, yang mungkin digambarkan saudara Farhan dalam perbahasan dia sebagai wakil Putra tadi, iaitu mereka-mereka yang kritikal, yang mana mereka masih melihat UMNO ni sebelah mata, yang akan membuat keputusan berlandaskan siapa yang membuat perancangan yang terbaik. Tok Mat dah bagi gambaran semalam, untuk menang kelompok ini mesti ada naratif common agenda for a common future. Tapi dia cuma bagi kerangka. Kita pemuda, kita lah yang nak kena mengisi kerangka tersebut. Di sinilah kita dalam pemuda ada keperluan untuk merencana penyelesaian tuntas terhadap cabaran generasi muda. Contohnya seperti gig economy. Bagaimana kita nak pastikan pekerja-pekerja food riders dan P-hailing ini bukan selama-lamanya kerja yang sama, tapi kita bagi kemahiran mereka untuk jana pendapatan lain. Atau isu perumahan, 75% daripada orang muda yang nak beli rumah tak mampu beli rumah. Kita tak boleh sorak-sorak saja saudara-saudara. Kita kena fikir penyelesaian naratif kita, bagaimana pembangunan perumahan baru selepas ini kena jual pada harga yang lebih kurang sama dengan pendapatan orang setempat, supaya orang tempatan boleh pergi projek perumahan yang baru. Isu cyber games, apa naratif kita untuk sokong mereka merencana kerjaya daripada sesuatu yang nampak macam hobi?
Begitu juga industri berteraskan blockchain yang kian sinonim dengan golongan anak muda. Jika diselia baik, industri ini boleh jadi ruangan baru untuk jana kekayaan. Banyak lagi isu seperti keselamatan makanan, krisis iklim, saudara Nizam, Ketua Pemuda Wilayah ada sebut. Ramai anak muda melihat apa tindakan kita dan apa jenis pekerjaan baru yang kita boleh wujudkan untuk menangani masalah-masalah ini. Isu gaji yang terlalu rendah dalam majoriti rakyat Malaysia, bagaimana kita nak pastikan bekalan tenaga kerja kita yang kita bekalkan kepada pasaran boleh memenuhi permintaan pelabur. Bagaimana juga kita nak pastikan pelaburan yang kita bawa masuk bukan hanya menawarkan kerja gaji minimum yang mengeksploitasi pekerja domestik dan buruh migran demi mengangut keuntungan yang dihantar balik ke negara asal syarikat. Saya cadang ini antara beberapa isu, beberapa perkara yang kita bawa dalam mengisi kerangka yang Tok Mat cadang semalam, naratif dan tawaran kita. Saya ulang supaya kita tak lupa apa relevan. Semua ini tentang PRU. Relevan, saudara-saudara. Relevan kerana inilah antara topik yang dekat di hati sebahagian pengundi yang kita cari untuk cukupkan minima 112-120 kerusi itu. Dan kita tak boleh sentuh topik ini sambil lalu. Kita mesti beri penyelesaian penyelesaian tuntas yang memang dalam DNA UMNO. Kita nak menang dan nak kekal menang. Bukan menang kejap kemudian tak ada plan terus jadi mangsa sentimen. Sebab sekarang ini sesiapa saja yang di kerajaan pasti dipukul. Siapa jadi pembangkang kerja senang. Kita nak menang, kita nak kekal menang dan kekal popular selepas itu. Pemuda mesti kekal sebagai perencana idea dan dasar, penggerak visi yang disegani. Supaya di samping kita menang sorak, kita menang negara, menang masa depan. Sidang perwakilan sekalian, kalau dulu dari setiap 10 pengundi, hanya 4 saja pengundi muda. Kali ini dari 10 ada 6. Kalau kita hilang undi anak muda, hancur harapan kita. Itu fakta pertama. Fakta kedua adalah daripada 6 pengundi muda itu, 4 daripadanya adalah muda betul. Muda betul ni maksud saya 18 ke 30 tahun. Kumpulan yang tak ada kesetiaan parti politik. Kumpulan yang boleh berubah dengan sekelip mata jika ada cacat cela dalam persiapan kita. Maka tatkala kita diambang kemenangan ini, saudara-saudara, kita buat cara nak menang. Kita rapatkan barisan, kita lengkapkan tawaran, kita perkemaskan jentera. Bendera yang kita akan pacak nanti, simbol gelombang biru yang tak henti. Pasukan bermotor yang membuat pusingan, simbol kebangkitan anak muda bersama kita. Calon-calon muda yang dibariskan, isyarat UMNO terus memimpin peredaran zaman. Apabila lawan datang dari jauh, nun di sana akan disapa dengan barisan pemuda yang sudah lama bangkit kembali. Sesiap bangkit kembali, kini pemuda bersedia untuk lawan, bersedia untuk menang, bersedia untuk perbetul apa yang mereka cuba ranapkan. Bersedia kita untuk sambung yang terkendala. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.